Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendengar, untuk kita sama-sama berkongsi daripada tuntutan kepada kita, iaitu Al-Quran dan tajwid. Alhamdulillah, bersempena dengan PKPB ini, kita payah kita nak buat program. Jadi dengan adanya platform-platform seperti media-media sosial ini membantu untuk kita mendengar dan mendapatkan ilmu, berkongsi ilmu dalam situasi yang melanda kita sekarang ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, Masjid Negeri Perak, Masjid Sultan Idris Shah kedua ini telah memberikan satu platform kepada golongan ustaz-ustaz ini untuk menyampaikan kuliah, untuk meneruskan imarah berkaitan dengan penyampaian ilmu kepada orang ramai. Dan untuk tempoh PKPB ini, inilah salah satu cara yang dibuat oleh Masjid Negeri untuk menyampaikan ilmu kepada semua orang. Jadi dengan platform ini sebenarnya lebih luas lagi untuk kita sama-sama mendengar dan mendapat ilmu. Sekurang-kurangnya masa kita bermain telefon, masa kita beronline, kita penuhi dengan ilmu-ilmu agama, kita penuhi dengan kuliah-kuliah, kita penuhi dengan ceramah-ceramah. Pada kali ini insya-Allah saya akan berkongsi beberapa pandangan, beberapa ilmu yang Allah berikan kepada kita, iaitu khusus pada hari ini kalau ikutkan kepada tajuk yang diberi adalah Al-Quran dan tajwid. Jadi untuk permulaan kelas ini insya-Allah kita akan cuba mempelajari ilmu tajwid dan juga Al-Quran itu secara ringkas. Secara ringkas. Ingatlah, di dalam sebuah hadis menyebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, iaitu sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kalau kita tak mampu mengajar, kita belajar, insya-Allah kita akan tergolong dalam golongan yang dikatakan sebaik-baik di kalangan manusia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah hari ini untuk asas ataupun permulaan kelas kita akan fokus kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini kita wajib mempelajarinya. Sekiranya kita tidak ada masa langsung, kita tidak ada ruang langsung, kita tidak ada langsung peluang untuk kita belajar, tetapi surah Al-Fatihah wajib kita belajar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa puan-puan? Kerana apa para penonton sekalian? Kalau tanya pun bukan boleh jawab. Sebab apa? Sebab kita dalam rakaman online. Tapi itulah kebiasaannya. Ustaz tak payah tanyalah sebab apa? Sebab kami bukan boleh jawab. Kami duduk dalam talian.
Kami tengok ustaz daripada TV je, kami tengok ustaz daripada telefon je. Memanglah dah cara mengajar macam tu. Jadi kenapa kita katakan penting? Sebab di dalam sebuah hadis menyebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang itu jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Bermaknanya tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kepentingan surah Al-Fatihah ini, kenapa kita wajib belajar? Kerana kita mesti membacanya di dalam sembahyang kita. Sebanyak 17 rakaat sehari semalam perlu kita baca daripada subuh sampailah ke isyak. 17 kali. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, kalau kata kita baca Fatihah tu tak betul. 17 kali sehari kita baca Fatihah tak betul. Kalilah berapa tahun kita hidup. Berapa kali pula kita belajar sebenarnya selama kita dah hidup ni bertahun-tahun ni, berapa kali kita belajar tentang paling kurang Al-Fatihah. Ramai kalau kita tengok sebenarnya kalangan, saya cuba tengok beberapa orang di kalangan yang dekat-dekat dengan kita, kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, ramai rupanya yang masih lagi tidak mampu membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah dengan baik. Jadi ini amat merunsingkan tuan-tuan. Amat merunsingkan. Saya pernah mengajar, dan bila saya cek bacaan-bacaan, terutamanya bacaan Fatihah, ramai tidak mampu baca dengan baik. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, sepanjang hidup kita, bila kita sudah cukup umur, sampai umur kita sekarang, rupa-rupanya sedar tak sedar kita, bacaan kita rupanya salah. Jadi banyak sebenarnya, contohnya Masjid Negeri sendiri pun ada sebenarnya memberi ruang kepada orang ramai untuk bertahsin Al-Quran ataupun untuk tasmik surah Al-Fatihah khususnya. Sebelum PKP dilaksanakan dahulu, Masjid Negeri ada membuat tahsin Al-Quran, tahsin Al-Fatihah setiap hari Jumaat. Maknanya orang datang Jumaat tu, sebelum datang Jumaat tu, datang awal ke masjid, boleh berjumpa di kaunter yang disediakan oleh pihak masjid untuk mempersembahkan, membacakan Al-Fatihah. Andai kata ada pembetulan, akan dibetulkan oleh para guru yang disediakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pastikan bacaan Fatihah kita adalah bacaan yang terbaik supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang sia-sia. Kerana andai kata sembahyang kita daripada kita balik sampailah kita mati, rupa-rupanya kita sembahyang tidak sah, tidak cukup syarat kerana Fatihah kita tidak betul. Amatlah rugi, amatlah tidak beruntung. Jadi dengan masa yang ada sementara PKPB ini, marilah kita sama-sama membetuli bacaan Al-Fatihah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya dah terangkan betapa pentingnya Al-Quran dan khususnya surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan teruskan kepada pembacaan Al-Fatihah kita bersama-sama. Mudah-mudahan ia ada memberi manfaat buat saya, buat tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sama-samalah kita dapat maklumat, sama-samalah kita berkongsi maklumat yang kita dapat, kerana insya-Allah dengan apa yang kita lakukan itu, mudah-mudahan ada saham di akhirat kelak. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Kita tak nak bincangkan beberapa perkara yang kita katakan ada perselisihan pendapat, ada berbagai pandangan. Tak. Di kalangan kita khususnya di Malaysia, memahami bahawa Al-Quran ini adalah 7 ayat. Sebab ada yang mengatakan 7 ayat itu tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan 7 ayat itu termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu
perbezaan-perbezaan itu tidak akan saya terangkan pada pertemuan ini. InsyaAllah kalau diberi rezeki dan kesempatan, kita akan berkongsi pada pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi untuk hari ini insyaAllah kita akan 7 berjumpa, kita akan baca, kita akan sebut berkaitan dengan 7 ayat ini, termasuklah Al-Fatihah. Yang mana ayat Bismillah ini termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi ini adalah satu ayat, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga, dan ini adalah keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, dan yang ini yang ketujuh. 2 lapis. Yang ketujuh ini adalah 2 lapis. Jadi bacaan, insya-Allah kita akan sama-sama baca. Saya baca di sini, tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah ataupun yang menonton video ini boleh sama-sama buat di rumah. Boleh sama-sama buat di rumah untuk kita sama-sama membetuli bacaan kita, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bukan sahaja kita baca ketika mana kita baca Fatihah. Banyak ketika kita baca bismillah, nak makan kita baca bismillah, kita nak buat satu perkara kita baca bismillah. Semua tempat kita nak masuk, kita nak keluar, kita baca bismillah, kan? Jadi tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca itu apa bezanya? Tak ada bezanya. Sebab ini adalah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca ketika nak makan, kita baca ketika nak buat satu perkara yang baik, dan kita baca ketika mana kita baca Fatihah ataupun baca Al-Quran. Ia adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Jadi Al-Fatihah, di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim yang bukan sunat, tetapi ia adalah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, di sini kalau kita perhatikan ayat Bismillahirrahmanirrahim, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kita, khususnya umat Islam ni lah. Antaranya ialah apa? Sebab tadi dah bagi tahu, kita baca bismillah ketika mana kita nak makan, kita baca bismillah ketika nak buat perkara lain, nak masuk masjid kita baca bismillah, nak masuk kelas baca bismillah. Jadi bismillah ni dah jadi biasa dalam mulut kita. Dengan biasanya itu kita pun baca buat tak tahu, sampai kita lupa, sampai kita silap. Rupanya kita tak baca betul-betul. Antara yang menjadi kesalahan ialah ni di awal ini, B. Bismillah. Kita kena sebut B. Huruf ba ni baris bawah B. Sin mati. Bis. Sebut bis. Jangan, kebiasaan kita apa? Bismillah, 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 bismillah. Dah tak ada B. Kalau kita baca laju-laju, utamanya kita wirid kadang-kadang, ataupun kita baca dalam solat sir, solat zuhur, solat asar, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tertinggal bis. Kita hilangkan ba ni. Bismillah. Ini adalah kesalahan yang jelas sebenarnya. Kita dah tukar. Kita dah hilangkan huruf ba. Baris bawah B. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Millah, lah ni nama Allah. Okey. Hirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Di sini kalau perhatikan di Ar-Rahman, Ar-Rahim terdapatnya di atas ra huruf sabdu. Apa tanda huruf sabdu ni? Kenapa dia duduk sini? Bila adanya sabdu, kita ada henjutan tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak?
Kalau tak ada ra, tak ada sabdu, dia jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang selalu kita baca tu, yang selalu kerap kita buat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perhatikan betul-betul, rupanya kita tertinggal sabdu. Perhatikan betul-betul. Baca balik Bismillahirrahmanirrahim. Bila Bismillahirrahmanirrahim, kita dah buang sabdu secara tidak sengaja. Yang betulnya kita kena tekankan apabila ada sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama kalau kita baca waktu semayang yang Zuhur Asar pun, kita kena baca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata itu ustaz berlagu macam nak semayang maghrib. Betul. Tapi takkanlah bacaan di dalam solat Zuhur, di dalam solat Asar boleh disalahkan. Hanya maghrib, isyak, subuh saja yang kena baca betul-betul. Tidak. Fatihah di mana-mana kita perlu baca dengan betul. Kalau kata kita tak nak baca dengan berlagu pun, kita pastikan juga bacaan kita betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu antara yang berlaku di dalam ayat yang pertama. Kita kena pastikan sebab dah biasa kan, dah baca 20 tahun, rupa-rupanya aku baca ni ada tersilap. Betul lah, aku terbuang sabdu. Betul lah, aku tak baca bar ni. Jadi kita tengok balik, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Dapat? Yang kedua. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di sini terdapat beberapa perkara yang kita kena tengok, kita kena perhatikan. Yang pertama di sini, lam ini. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, alifnya ini dia berbaris begini. Dia berbaris macam berudu. Macam berudu tu. Okey. Nak mana kan, sebenarnya tak ada baris. Tapi sebab dia duduk di permulaan, kita kena bariskan. Apabila barisnya ini, yang ini adalah baris atas, kita pun baca ikutlah. Kalau kata alif lam. Ini kalau kata alif lam. Ada alif lam, kita kena al. Tak boleh ul, tak boleh il. Jadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni, saya katakan lam tadi apa dia? Sebab apa? Sebab ini mati, tetapi ramai orang buatkan dia ada ekor. Ni, ada ekor ni. Ada ekor. Apa ekornya ni? Le tak ada. Matikan betul-betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beza Alhamdulillah dengan Alhamdulillah. Le tak ada. Maknanya tak ada ekor dia. Ale tak ada. Okey. Lillahi Rabbil Alamin. Sama juga di sini. Lam di sini. Sama. Pastikan tidak ada le. Alhamdulillahi Rabbil bila tu bila waktu lain. Dalam Al-Quran bil alamin. Dan bila nak masuk lam ke ain ini, pastikan huruf ain ini dibaca dengan huruf ain yang betul. Tak nak ada baca huruf hamzah ataupun alif. Rabbil alam maknanya terasa di sini. Alamin. Tak nak Rabbil alamin. 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 Beza. Ain dengan hamzah berbeza bunyi dia.
dan pastikan kita baca dengan huruf Ain. Sekali lagi kita sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Baik. Yang ketiga, ayat yang ketiga sama seperti mana Bismillahirrahmanirrahim tadi. Tinggalkan Ar-Rahmanir-Rahim. Pastikan baca ada sabdu. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ada Ar-Rahmanir-Rahim. Dengar macam betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Pastikan ada sabdu. Okey. Yang keempat. Maliki yaumiddin. Okey. Maliki yaumiddin. Sini pastikan maliki yau. Pastikan mulut kita ini ke hadapan betul-betul. Yaumiddin. Jangan jadi yo. Maliki yaumiddin. Yo tu yang rappers tu kan, yo. Ni Quran Maliki yaumiddin. Okey, sekali sama-sama. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita kena perhati di dalam ayat yang kelima, di awalnya ini samalah dengan yang atas, iaitu apabila ada sabdu. Bila kita ada sabdu ini, macam mana kita kena baca? Kita kena tekankan ayat itu. Ramai orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar macam sedap. Rupanya salah. Kerana apa? Meninggalkan, membuangkan sabdu. Dia tak baca dengan tekan tu. Dia kena baca iya. Nampak tuan-tuan? Iyyaka tak boleh iyyaka tak cukup sabdu, ataupun tak ada sabdu. Jadi kita kena pastikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang pertama, iya yang kedua, sama sabdu je. Pastikan ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini na'budu. Na'budu. Kita ada yang baca dengan huruf hamzah. Iyyaka na'budu, na'budu. Beza hamzah dan ain ini pastikan sebutannya itu jelas. A. Ataupun dimatikan. A. Bila ain di sini, dia akan berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain sama juga. Jadi kita tengok di sini yang perlu diberi penekanan ayat ini, ain, sabdu dan juga ain ini. Okey, sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ayat yang ke-6. Baik. Kita bariskan di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Jadi di sini yang menjadi kepayahan sebenarnya
sebutan-sebutan yang berada di sini seperti sad, ta, ihdinas, ihdinas, ihdinas. Kalau kita tak betul-betul baca, dia akan jadi seperti mana kebiasaan kita dengar setengah-setengah orang, jadi huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak lebih kurang, tapi sebenarnya salah sekiranya kita tukarkan huruf sad kepada huruf sin. Ihdinas si itu huruf sin. Salah bacaannya, ya. Kita kena tekankan huruf ni nak membuktikan bahawa itu adalah huruf sad. Ihdinas, nampak? Ihdinas siratal, jangan tal, tal, sama. Keadaannya lebih kurang. Siratal. Ada dulu orang bila diajarkan ni, belajar dengan tok guru Quran ni lama-lama kan, jenuh mengajarnya, nak tukarkan huruf ni, nak tukarkan huruf ihdinas, okey, ihdinas sira, anak muridnya ihdinas sira, duk ulang sin lagi. Tok guru dia sampai berulang-ulang kali menyebutkan ihdinas sira. Dia duk ihdinas sira, sehinggalah tiba-tiba dia dapat sebutan yang betul. Ihdisad, barulah betul kataan sad itu, tetapi bacaannya salah. Kerana nak tekankan huruf sad itu terus, dia tak jadi ihdinas sira, dia jadi ihdisad. Ini cerita-cerita lama lah, ya. Dan mustaqim, qim. Ini kita tengok di sini, mustaqim, huruf qaf. Huruf qaf ini pastikan jangan tertukar dengan huruf kaf. Macam mana huruf kaf? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tu kawan kita di kampung tu. Dalam Quran, mustaqim. Dalam Quran, qaf dengan kaf berlainan. Walaupun Melayu ni sebutan lebih kurang sama je, tapi dalam bacaan Al-Quran kita kena pastikan huruf qaf dan huruf kaf ini berlainan. Sama-sama, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya. Baik. Dan ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ketujuh, yang paling panjang di dalam surah Al-Fatihah ini. Baik, kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayat ini selalu orang baca berhentilah di sini, ya. Nak baca sampai habis pun lagi bagus, ya. Tapi kalau rasa tak cukup nafas, berhentilah sampai sini, ya. Kita ni sebab apa? Sebab bacanya sedap-sedap, lagu kita bawa ni sedap-sedap, jadi memerlukan nafas yang panjang. Jadi bila baca tu dengan sedap, tak cukup nafas, berhentilah dulu. Nanti kita sambung yang kedua, Baik. Siratal ladzi, sama seperti mana ayat yang ke-6. Huruf sad pastikan jangan jadi sira ataupun zira, huruf za tak betul. Pastikan huruf sad. Siratal ladzi. Ni huruf zal, pastikan huruf zal, jangan tertukar huruf zai, ya. Bila nak sebut huruf zal ni, siratal ladzi, pastikan lidah kita berada di bawah gigi, di tengah, dikeluar sikit-sikit tu. Siratal ladzi, lidah di hujung, di gigi tu. Kalau huruf za, siratal lazi dia tak ada. Dia tak terkeluar seperti mana huruf zal. Pastikan baca siratal ladzina an'am. Baik.
An'am. Nampak? Ini tadi kita duk sebut tadi huruf hamzah, huruf ain. Huruf hamzah, huruf ain. Tiba-tiba huruf yang ayat yang ketujuh dia bagi dua-dua. Dia bagi dua-dua. Huruf hamzah pun ada, huruf ain pun ada. Pastikan bacaan kita huruf hamzah dahulu, kemudian huruf ain. Ada orang baca dua-dua ain, ada orang baca dua-dua hamzah. Tak betul. Dan pastikan di sini perbezaan di antara hamzah dan ain itu, ya. Siratal ladzina an'amta. Kalau ain dua-dua, siratal ladzina an'amta, salah. Ataupun hamzah dua-dua, siratal ladzina salah juga. Kena hamzah dahulu, kemudian barulah ain, Baik. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dapat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Seterusnya, sambungan daripada ayat ini juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sambungan ayat ini, yang pertama pastikan huruf ni gha kena sebutan yang ghai, tebal, ghai. Tak boleh ghairil, tak. Ghai. Mesti pastikan huruf ghin ini tebal. Ghairil tapi huruf ra ni nipis. Jangan ghairil tak ada. Ghairil. Ini orang yang ra ni payahlah sikit ra-nya tu yang ada masalah, Ghairil maghdu sama juga. Yang di sini pun kita pastikan huruf gha itu disebut dengan tebal, Ghairil maghdubi 'alaihim. Du ni pastikan antara lidah kita itu berada di kanan ataupun di kiri. Di kanan ataupun di kiri. Ini adalah yang paling tepat, antara belah kanan ataupun kiri. Kita punya lidah itu berada di dalam mulut kita ni. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Maknanya di sini perhatikan betul-betul huruf ghai, kita tengok betul-betul. Magh ni pastikan betul-betul kita tengok. Huruf dad, pastikan dad itu lidah kita berada di kanan ataupun di kiri mengikut keselesaan kita. Dubi 'alaihim waladdallin, sama lagi. Cuma tambahan di hujung ini ada perkara yang perlu kita lihat dengan lebih jelas, lebih perinci, iaitu bukan huruf dha saja, adanya sabdu. Samalah. Dal. Ni, ada lagi sabdu. Ada lagi sabdu. Maknanya kita baca ni mesti kita tekankan waladdallin. Adanya penekanan di situ. Kalau kita baca biasa, ini pun sering orang baca, waladdallin, dia dah buang sabdu. Kena perhatikan betul-betul. Jadi di ayat yang terakhir ni sama-sama kita baca. Yang pertama ni, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kena pastikan bacaannya sebanyak 6 harakat, iaitu mad lazim kalimi
Muthaqal. Ini hukum tajwid. Nanti insya-Allah kita akan sentuh juga berkaitan dengan tajwid. Hari ini kita lebih kepada makhraj-makhraj ataupun sebutan-sebutan yang betul. Kita tidak perincikan berkaitan dengan tajwid. Insya-Allah di pertemuan akan datang diberikan kesempatan kita akan sentuh berkaitan dengan tajwid. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, saya minta sama-samalah kita membetuli bacaan Fatihah kita, kerana ia adalah rukun di dalam sembahyang kita. Andai kata tidak betul, andai kata terdapat kesalahan di dalam bacaan Fatihah kita, maka solat kita akan rosak, solat kita tidak akan sah. Bak kata orang, biar tak kaya, biar tak handsome, tapi biar pandai baca Quran. Kerana Al-Quran adalah hak milik setiap orang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Jadi itu saja perkongsian saya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.